أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14. Muka surat 14, baru yang ke-14 daripada atas. Muka surat 14, baru yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka ketahui. Maka ketahui olehmu. Maka ketahui olehmu. Sini ada ketahui saja ni. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya apabila ada ia di dalam tiap-tiap negeri, seorang ulama yang memeliharakan. Ulama ni daripada ulama ahli sunnah. Seorang ulama yang memeliharakan. Ulama ni daripada ulama ahli sunnah yang menghuraikan syubhat. Yakni yang boleh menghuraikan syubhat, yang boleh menjelaskan akan syubhat dan merak. Di sini dia je mim ra kaf alif. Jadi murka pula ni. Hak Rumi tulis mana? Kita tengok ayat kitab dahulu. Rumi mim ra kaf alif. Situ dah. Jadi mim ra kaf alif ni murka. Tuanku murka ni. Dah murka. Kalau murka ni tuanku dah. Ke ayat biasa murka juga. Gitu. Ayah murka akan anak ada. Suami murka akan isteri. Ada? Tak ada dah. Sama-sama kawan di murka. Tak ada murka. Murka ni raja. Mana Rumi? Raja pesu? Murka? Kaf alih itu buat bulat. Ganti dengan dal. Ada pula. Ganti dengan dal.
Ganti dengan dal. Ke wak bulat saja kaf. Lepas tu ganti dengan benda. Lepas tu baca benda. Dak lah sekarang ni kaf alif tu wak bulat. Lepas tu baca gua ni. Dak kan. Dak sekarang ni mim ra kaf alif. Hak belajar tu kaf alif tu wak bulat. Wak bulat maknanya tak ada lah kat alif tu gua ni. Lepas tu tinggal mim dengan ra je. Nak baca gua ni. Wak bulat saja je. Jadi kaf alif tu wak bulat. Maknanya salah lah tu. Mana kaf alif tu wak bulat? Wak bulat. Lepas tu tinggal mim dengan ra. Lepas tu macam dia mim dengan ra? Mur. Alif? Mana? Rangka. Macam mana tak dengar. Tak. Macam kata kaf alif hak belajar dah lah buat bulat. Mim bagi atas. Marah. Tak boleh baca. Tapi kat alif tu buat bulat tau. Ia dalam hak Arab ni, hati tengok. Hak Arab. Wa yaruddu ala ahlil bid'ah. Wa yaruddu ala ahlil bid'ah. Wa yaruddu dan menolak. Dan menolak sini dan merat tambah dal. Kaf alif wak bulat tambah dal. Merat. Rad tu tolak lah. Wak dal. Jadi mim, ra, dal. Nak gitu. Kaf alif wak bulat ganti dengan dal. Merat. Me bahasa Melayu. Rat bahasa Arab. Rak apa rak? Tolak. Tolak. Tak ada nak murka siapa-siapa sini ni. Merat. Ni kitab Jawi. Rak tu bahasa Arab tapi orang lama, Melayu lama dulu itu jadi bahasa Melayu. Macam kita bahasa putih jadi bahasa Melayu tu lah. Orang moden sekarang kan. Bahasa orang putih dimelayukan. Kemudian ditukar dia punya ejaan je. Asalnya bahasa orang putih perkataan tu. Dimelayukan, kemudian ditukarlah ejaan orang putih lain. Ejaan Melayu lain. Gitu je lah bandingan. Jadi kitab Jawi lama ni ada perkataan bahasa Arab jadi bagi mereka Melayu. Rak ni tolak lah. Kalau orang ngaji dia mesti cakap dia ni tak ada kerja lain. Nak rak orang je. Dia cakap. Nak rak je. Mana apa? Nak tolak, nak bakang, nak berlawang. Gitulah. Ada orang ngaji pesen tu. Orang ngaji pesen tu ada lah. Duk kelahi je. Duk balah dalam bab ukur hakam. Dia selalu rak dia panggil. Dia bahir rak. Kalau kita tengok letang angin ke apa? Gitu dah. Dan ni dia ada orang belajar pesen tu. Dia apabila ada ilmu, gitulah kerja dia ni. Mula-mula belajar apa pesen tu dah. Dia suka nak merat. Belajar tu baru belajar. Apa panggil apa? Mentah lagi. Tahu pun tak banyak lagi. Dia tahu sikit tu, dia nak rak lalu dah. Orang yang ni nak rak tu, orang ngaji lama. Sabar dulu. Mana cakapan itu biasa orang cakap. Perangai dia tak sabar. Gopoh. Suka rat orang. Rat. Saya masa ngaji pondok itu perkataan Melayu lah. Rat tu bahasa Melayu. Mana apa ni? Tolok. Bangkang. Pertikai. Yang dianya baru belajar pun. Yang dia rak tu tak samalah dengan apa yang dia tahu.
Tapi apa yang ditahu tu baru setengah barunya. Nak rak orang buat apa? Belajar banyak. Tapi orang pesen ni mula belajar pun gitu dah. Siapa ke banyak ilmu pun gitu je kerja dia. Rak. Rak ni tolak. Jadi sini mim ra dal. Hak arak minhaj ni wa yaruddu ala ahli bid'ah, dan menolak ia atas ahli bid'ah. Situ. Yang menghuraikan syubhah, yang boleh menjelaskan kesamaran dalam bab pegangan, dan merat dan menolak atas ahli bid'ah, dan masghul dengan ini ilmu, dan masghul dengan ini ilmu. Masghul ni apa? Masghul ni contoh dia. Masghul ni bahasa Arab. Pada Arab ni masghul ni bahasa Arab, tapi dia jadi bahasa Melayu. Masghul ni saya ngaji dulu biasa tu sebut berpegang kepada, saya boleh ingat dah. Masghul ni masghul maknanya bersibuklah. Bersibuk. Masghul. Macam dahulu bicara ilmu tasawuf dahulu kan. Ada orang yang masghul dengan semayang sunat, dengan puasa sunat. Imam Ghazali kata masghul. Masghul apa ni? Bersibuk. Kalau kita terjemah dengan berbimbang, kita tak faham. Mana berbimbang? Kita berbimbang ni bimbang pusing takut bukan. Berbimbang ni bersibuk. Semayang sunat. Itu masghul dipanggil. Masghul dengan semayang sunat, masghul dengan puasa sunat, dalam keadaan meninggalkan kewajipan. Ijma' ulama. Dia masghul dengan semayang sunat, ibadah sunat nombor 1. Masghul dengan puasa sunat, ibadah sunat nombor 2. Hak tinggi sekali itu. Hak tinggi sekali. Amal sunat hak tinggi sekali. Dengan puasa semayang sunat, dengan puasa sunat, tapi meninggalkan kewajipan. Kewajipan taubah, kewajipan khauf, kewajipan zuhud, kewajipan tawakul, kewajipan sabar, kewajipan ikhlas, kewajipan redha. Dia duduk masghul, duduk bersibuk dengan amal sunat. Hak wajib ditinggal. Macam kata, maka tiada suatu baginya kosong, tuan tak terima. Dahulu tekan bab ilmu tasawuf dahulu. Dahulu kan. Tinggal perkara yang mubah. Perkara mubah, tidur malam mubah harus. Kita semai isyak dah. Tinggal tidur sikit-sikit je, qiyamul lail. Makan siang hari mubah harus. Tinggal makan kerana nak puasa sunat. Tetapi mengekali dosa besar yang haram ijma' ulama. Riya, ujub, takabur, hasad. Hak mubah, hak harus tidur malam tu dikurangkan. Tidur sikit-sikit je. Nak qiyamul lail. Tapi hak haram ijma' ulama, riya, ujub, takabur, hasad dikekali. Maka sama juga. Maka tiada suatu baginya. Hak dahulu bicara bab ilmu tasawuf. Kalau kita kata tinggal tidur malam, qiyamul lail, tapi mengekali minum arak, berjudi, contoh gitu. Tak ada gitu. Ada orang qiyamul lail, mengatuk di minum arak. Ada tak? Gila. So gila tau. Gila lah. Siang hari tinggal makan, kan nak puasa sunat. Puas kita judi tau. Puas nak pergi ke mana-mana, letih ni sebab saya puasa sunat. Sementara nak tunggu saya berbuka, kita berjudi tau. Memang gila dah lah. Gila lah maknanya. Dah apa benda ni? Qiyamul lail sambil-sambil minum arak.
puasa sunat sambil-sambil berjudi. Memang sah kata orang gila. Jadi macam mana orang yang qiyamul lail? Sebab berjudi dah sebesar, minum arak dah sebesar. Macam mana dengan orang yang qiyamul lail, puasa sunat, mengekali dah sebesar, yang haram ijma' ulama, yang mewajibkan neraka, riya, ujub, takabur, hasad. Macam mana? Kalau tadi qiyamul lail, minum arak, puasa sunat serta judi, gila, dan ni biasa mana? Samalah, gila lah. Jadi masghul ni berpekeng tu ada sebut dulu. Tak ingat dah perkataan. Di mana apa ni? Biasa kadang terjemah dengan berbimbang, tapi kita tak boleh nak terjemah dengan berbimbang. Kalau sebut kata berbimbang ni takut, dia panggil bukan. Masghul ni bersibuklah. Tapi kalau duduk ngaji pondok, masghul perkataan Melayu. Oh, dia ni masghul sungguhlah, belajar. Tak berapa kawan mana dia. Masghul dia. Belajar ngapa. Habis kelas, naik atas pondok. Duk mengapa, duk ulang kaji. Masghul dia, masghul. Orang lain ni belajar gitulah. Campur dengan berkawan-kawan gitulah. Ada orang jenis. Masghul. Cuma kadang-kadang dibimbangi juga. Kalau baru-baru tu masghul. Takut cepat puas. Takut cepat puas. Dia kadang-kadang ada orang yang dia punya naik syekh dia tinggi. Naik syekh nak belajar tu lah. Tak ada. Orang syekh apa panggil tu? Naik syekh nak belajar. Baguslah. Tapi apabila dia kurang ni, dia mudah jadi jemu. Dia kita ni kan hak jenis apa panggil sederhana, kuat belajar tapi tak ada lah kata tak peduli langsung kiri kanan dak. Tapi ada orang. Oh, dia masghul sungguhlah. Belajar ngapa tu masghul. Memang bahasa Arab tapi jadi bahasa Melayu. Masghul dengan ini ilmu tauhid. Yakni dia nak tafsirkan masghul tu, menuntut ia akan demikian ilmu yang dapat menghuraikan syubhat, menjelaskan menghuraikan syubhat, menjelaskan syubhat, kesamaran, dan menjernihkan segala hati, menjernihkan segala hati ahlil haqqi. Ahlil haqqi ni ahli sunnah lah. Ahli sunnah, jalanan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlil haqqi, jalanan akidah yang sebenar. Ahlil haqqi, jalanan akidah yang sebenar. Al-haq sebenar. Al-haq sebenar. Tapi al-haq di antara asma Allah, nama Allah yang 99. Kan? Nama Allah 99 kan? Salah satunya al-haq. Al-haqqul mubin, al-qawiyul matin. Tak pandai asmaul husna? Tak pandai buat nasyid, tak pandai. Nasyid. Pandai ada asmaul husna? Kan nasyid kan? Dia mudah nasyid lah, barulah boleh ingat. Al-haqqul mubin, al-qawiyul matin. Al-haq asma, macam Allah lah, macam Ar-Rahman, macam Ar-Rahim. Itu asma, nama bagi Tuhan. Al-haq. Dalam kitab hikam dan kitab Ad-Durrun Napih banyak menggunakan asma al-haq. Kadang-kadang menggunakan asma nama Allah, lafzul jalalah. Terkadang mereka banyak menggunakan nama al-haq. Allah, Tuhan lah Tuhan. Al-haq tu asma, nama bagi Tuhan. Al-haq. Iradatul haq. Macam tu. Iradatul haq bukan kehendak yang sebenar. Kehendak Tuhan yang bernama haq. Gitu.
Iradatul haq. Kalau dia al-haq ni sebenar kan? Iradatul haq, kehendak yang sebenar bukan? Iradatul haq, kehendak Tuhan yang bernama al-haq. Tapi al-haq makna dia sebenarlah. Ahlil hakim, dan menjernihkan segala hati ahlil haqi. Ahli sunnah lah. Menjernih daripada waswah ahli orang mubtadi'ah. Menjernihkan hati ahli haq. Menjernih ni daripada waswah. Waswah ni apa ni? Waswah ni kacau lah, kacau. Waswah ni kacau lah. Kan orang penyakit waswah tu kan, orang yang setan kacau dia. Ambil ismaya, molek-molek, syaitan kacau. Kacau macam mana? Tak kata gitu. Tak kata lah gitu. Tu tepi-tepi mata tu. Kan ada tahi mata kan. Tahi mata kerah, dia boleh menghalang air rata di tepi mata. Tu di depan hidung ni, panggil apa? Ropong-ropong ni apa ke? Ni depan hidung ni. Air kang semua nanti ada hingu yang kering kan, menghalang rata air tu. Tonyoh. Dia pun tonyoh, merah mata, merah hidung. Orang lain tak kena kacau. Dia kena kacau di syaitan. Tu waswah, kacau lah. Takbir molek-molek dah. Niat comel dah. Niat awak tak jadi lagi tu. Buat semula. Lepas tangan. Betul orang semula. Betul mula baju. Duduk stand mula. Tak boleh ke takbir yang kedua ni pula. Betul. Allahu Akbar. Tak jadi gitu. Semula. Lepas pula. Betul pula baju. Betul pula tubuh. Orang lain ke? Orang apa tu? Sebab dia apa? Penyakit waswah dia kata. Apa waswah? Kacau. Kaca ni kaca tu tau. Kaca ni lah. Kaca suara. Tu kaca. Kacau lah tau. Waswah ahli orang mubtadi'ah. Orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Maka tu jawab pada kata apabila. Jawab pada apabila. Maka senya telah gugur, telah lepas. Telah gugur, telah lepas fardunya. Fardu menuntut akan demikian ilmu. Gugur fardu daripada orang yang lain. Kalau ada seorang yang boleh memeliharakan, belajar ilmu tauhid secara mendalami, maka gugur fardunya, fardu menuntut tu daripada orang yang lain. Mana apa? Hak ni hak kewajipan fardu kifayah daripada ilmu tauhid. Hak fardu kifayah daripada ilmu tauhid. Sebab terdahulunya bicara hak fardu ain. Sekarang hak fardu kifayah. Hak fardu kifayah. Kita ambil soalan daripada awal. Tadi tu campur dengan tengok ayat kita. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya apabila ada ia tu bulat lah, tak ada ia tu. Tak ada ia. Apabila ada di dalam tiap-tiap negeri. Di dalam tiap-tiap negeri. Negeri ni bukan negeri Terengganu, negeri Kelantan, bukan. Negeri ni kawasan Masafatul Qasri. Kawasan yang boleh kasar solat dalam lingkungan 90 km. Dalam lingkungan 90 km. Dia jarak boleh kasar solat. Yalah, ada kata 85, sekarang ni 81. Tapi sebut carekah agak
km lah. Tu apa betul? 90 km tu banyak lebih dah tu. Lebih banyak dah tu 90 km tu. Dia 82 ada, 85 ada, 86 gitulah. Dan kalau kita kata 90 km tu memang lebih banyak dah tu. Mana dalam satu kawasan yang boleh kasar solat 90 km. Bukan kata negeri-negeri gitu tak lah. Apabila ada di dalam tiap-tiap negeri seorang ulama, seorang orang yang alim. Ulama ni yang memeliharakan, yang menjaga. Ulama yang memeliharakan, yang menjaga. Ulama ni mana ni? Daripada ulama ahli sunnah. Daripada ulama ahli sunnah. Dia memang ulama ahli sunnah. Dia dahulu ulama, ada ulama ahli sunnah, ada ulama Mu'tazilah. Dahulu timbulnya fahaman Mu'tazilah ni dibawa oleh ulama-ulama Mu'tazilah, bukan orang jahil. Ingat baik. Sebab tu sekarang jangan pelik. Kan dia orang alim kan. Mana mungkin pegangan dia salah. Tu kita tak betul fahaman gitu. Dahulu hak ulama Mu'tazilah ni, dia terkadang dalam bab lain comel, menjadi tempat rujukan. Ada yang dalam bab tafsir dia comel, dalam bab fiqh dia comel. Ada ni. Tapi akidahnya Mu'tazilah. Akidah yang tergelincir daripada akidah yang sebenar. Kalau kita balik pada sejarah-sejarah, nama-nama ulama Mu'tazilah terkadang di kalangan ulama-ulama yang terkehadapan, yang terkemuka. Dan ada ulama Mu'tazilah ni yang asalnya dia adalah ulama ahli sunnah yang hebat. Ma'bad Al-Juhani contohnya. Ini cerita sejarah. Ulama ahli sunnah yang terkemuka. Tapi kemudian dia jumpa ilmu kok manalah pulaknya. Dalam bab pegangan dia bertukar. Dalam bab lain comel, dan bab pegangan ditukar pada akidah Mu'tazilah. Yang asalnya Ma'bad Al-Juhani ni memang ulama ahli sunnah yang hebat. Ini kadang-kadang okey mengajar ilmu tauhid, dia jumpa guru yang lain pula, dia ajar pasal lain dah pulaknya. Anak dia pun kejut dengar. Dulu dia ajar bab istighosah comel. Sekarang istighosah hak hamba mutlak pula dah, bukan hak Tuhan. Hamba sendiri dah. Barulah ditulis kebaikan, ditulis kejahatan, dibalas dengan balas balasan baik, dibalas dengan balasan buruk di hari akhirah. Sebab apa? Dipilih mutlak semata-mata hak dia, bukan hak Tuhan. Tuhan beri upaya dah ke dia. Tuhan letak otak dah dia boleh mikir. Tuhan letak dah kekuatan yang dia boleh berusaha. Maka dengan otak tu dia pilih sendiri. Dengan tenaga ni dia buat ibadah sendiri. Dengan tenaga ni dia buat jahat sendiri. Bukan Tuhan dah. Bila dia guna otak, otak ni mari Tuhan yang bubuh. Dia guna otak, dia pilih benda baik sendiri, bukan daripada Allah. Allah mengetahui je. Dengan tenaga dia buat taat sendiri. Maka malaikat akan catat kebajikan, dia akan dibalas dengan kebaikan di hari akhirah. Sebaliknya dia guna otak ni, dia pilih benda jahat. Dia bertenaga, dia guna tenaga untuk buat benda jahat. Maka malaikat pun catat dosa. Lepas tu dia di hari akhirah humbang dalam api neraka. Ngam-ngam lah sebab dia pilih sendiri, yang dibuat sendiri. Kalau pilihan dia tetap qada-qada, kalau usaha dia tetap qada-qada kejahatan, dicatatkan dosa, dihumbang dalam neraka, zoling tu buat gitu kok orang. Ni logik akal tu. Jadi pilih jahat ni otak sendiri, bukan Allah buat.
Tapi otak tu Allah buat lah. Otak Allah letak di kepala otak. Allah letak kekuatan IQ, Allah buat. Tapi Allah buat setakat tu je. Otak tu dia memilih. Dia pergi pilih hak jahat. Lepas tu dia bertenaga. Tenaga dia Allah yang letak, betul. Tapi gerak dia yang buat sendiri, bukan Allah yang buat. Tapi tenaga tu mari dari Allah Ta'ala lah. Jadi apabila dia pilih sendiri perkara jahat, bila dia buat sendiri perkara jahat, bukan hak Allah, jadi logik lah. Malaikat pun catat kejahatan di hari akhirah, dihumbang dalam neraka jahanam. Ngam barulah, sebab dia pilih sendiri. Dia yang buat sendiri. Ada pilihan dia tu hak Tuhan juga. Gerak dia hak Tuhan juga. Dia hak Tuhan. Lepas tu apa nak tulis dosa kalau hak Tuhan? Kenapa kamu masuk neraka? Kerana Allah buat saya jadi buat jahat. Oh, jadi Allah buat kamu jadi buat jahat. Allah bubuh kamu dalam neraka. Mana jadi gitu? Sianglah kawan ni. Ni. Inilah akal Mu'tazilah. Logik tu kan? Oh, logik. Makan. Ni banyak sekarang ni. Tapi nak ceritanya, terkadang yang mengajar seumpama ni, dulu comel. Tak gitu dia mengajar. Anak murid yang kata. Dulu tak ngajar gitu. Dulu dia ngajar kita usaha hak hamba pada zahir je. Tapi hakikinya perbuatan Allah Ta'ala belaka. Tapi dia jumpa guru lain pula. Ni hak sekarang ni bukan ulama mana pun. Label ustaz rendah-rendah je. Bukan ulama dulu, cerita dahulu. Ulama Mu'tazilah ni orang yang betul-betul berilmu. Dalam bab lain comel, dalam bab pegangan dia terpesong. Dalam bab pegangan dia terpesong, bukan terpesong habis. Bukan semua pegangan dia salah, tidak. Tapi dalam bab pegangan ni, terpesong satu je, out lalu dah. Ni dalam bab pegangan. Tolak satu, kosong. Ada ni? Tolak satu, kosong. Contoh, sifat 20. Tolak satu, bukan 19, kosong. Rukun iman 6 perkara. Tolak 1, 5. Dah, kosong. Matematik apa gitu? Memanglah tak ada di sekolah matematik ni. Dah lah, 6 tolak 1. Rukun iman ada 6 perkara. Tolak 1, ada lagi 5. Ada lagi 5. Dah, kosong. Oh, kalau dalam bab peko, tolak 1, tolaklah 1 tu. Hak lain, berpahala lah hak lainnya. Pandai ni. Itu dalam bab peko. Tolak 1 lah. Tak akan jadi kosong. Jangan tolak tak ada semayang lah, sebab semayang itu tiang agama. Jangan tolak. Macam ginilah. Macam gini. Dia ni tak ada. Semayang dia cukup, puasa dia malah. Kalau puasa rajin semayang dok tu ada. Semayang dia cukup, puasa malah. Maka tertolak semayang. Dak. Puasa lah tak adanya. Kan rukun Islam ada 5 kan. Semayang okey, haji okey, zakat okey. Dia kalau puasa kok nipu semua dia ni. Contohlah. Tak ada orang dia makan. Contoh. Rukun Islam 5 tu. Tolak 1. Ada lagi 4. Jangan akidah, jangan bab iman. Sebab itulah ulama Mu'tazilah walaupun pegangan lain tu dia comel, tapi terlindung dah, tak ada dah. Tapi zaman dahulunya memang ulama betul. Memang ulama. Kan kita biasa baca sejauh kan, ulama Mu'tazilah yang menguasai khalifah Islam, khalifah Mu'tasim, khalifah Makmum. Dia ada 2-3 khalifah. Yang khalifah Islam, kerajaan Islam yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mu'tazilah.
Yang mana pada masa tu ulama ahli sunnah wal jamaah ditekan, ditangkap, dipenjara. Kan masyhur contoh ulama yang ditangkap, dipenjara, mati dalam penjara. Masyhur kitanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hambali. Masyhur kisah dia kan. Ditangkap, dipenjara, dipukul dalam penjara oleh pemerintah. Macam mana ni? Ini imam ni. Imam mazhab. Murid pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dipenjara, dipukul dalam penjara. Kenapa? Kerana pada masa tu ulama Mu'tazilah menguasai kerajaan, memaksa Imam Ahmad menyatakan Al-Quran kalamullah adalah makhluk baharu. Al-Quran kalamullah. Makhluk Allah baharu. Dia makhluk baharulah. Baharu makhluklah. Bukan qadim. Al-Quran kalamullah makhluk baharu. Mana kalau bila makhluk baharu makhluk. Bukan qadim. Kalau qadim bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal kekal dengan pendirian dia. Al-Quran kalamullah qadim, bukan makhluk. Ada ni. Tapi ulama Mu'tazilah masa tu menguasai kerajaan. Paksa Imam Ahmad kena kata Al-Quran adalah makhluk, bukan qadim. Imam Ahmad keras. Al-Quran kalamullah adalah qadim, bukan makhluk. Kena tangkap. Macam mana pemerintah ni boleh terima hak ulama Mu'tazilah? Imam Ahmad ni ulama ahli sunnah. Ulama Mu'tazilah bukan sebarang orang. Dia ada hujah Al-Quran dia. Dia ada hujah akal dia. Makna secara alimnya Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintah tak pakai Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pakai hak ulama Mu'tazilah. Itu contoh. Ulama dia panggil. Ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah terdahulu, mereka ada kitab mereka. Mereka ada kitab mereka. Jadi jangan peliklah sekarang. Kena beringatlah. Mula-mula molek ajar, kemudian tukar pula. Tadilah. Ulama ahli sunnah terkemuka, kemudian berubah. Dia ajar pula pegangan hak Mu'tazilah, pegangan ahlul bid'ah. Ini dah ni ulama daripada ulama ahli sunnah. Seorang ulama daripada ulama ahli sunnah ni yang menghuraikan syubhat, yang boleh menjelaskan kesamaran dalam bab pegangan. Mari kesamaran bab pegangan, ada seorang ulama ni boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Bukan masing-masing diam je. Sebab terkadang syubhah ni, kesamaran dalam bab pegangan ni ditimbulkan oleh orang yang berilmu. Syubhah kesamaran dalam bab pegangan banyaklah di kalangan orang yang jahil. Tapi orang yang jahil, orang tak peduli. Orang tak heran, orang jahil cakap apa kau? Ada ni. Tapi kalau yang bercakap tu orang yang berilmu, cakap macam tadilah. Perkara jahat tu hamba pilih sendiri dengan otak yang ada di kepala dia, yang bukan Allah buat. Otak tu Allah buat, memilih tu bukan Allah buat. Lepas tu dia pun gerak diam dengan tenaga yang Allah letak di dia. Dia gerak diam untuk buat perkara maksiat. Bukan Allah yang buat gerak diam dia. Allah hanya mengetahui je. Allah hanya melihat, Allah hanya mengetahui. Dipilih sendiri perkara jahat, dibuat sendiri perkara jahat, malaikat pun tulis dosa. Sampai daripada mahsyar dibicarakan, dihumban dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Kerana dia pilih sendiri dan buat perkara jahat. Ahli sunnah betul lah. Allah letak kekuatan di akal, Allah letak tenaga di seseorang. Sa'ah memilih, tetap perbuatan Allah, qadar qada. Sa'ah gerak diam berusaha, tetap perbuatan Allah. Lepas tu malaikat pergi catat dosa.
Dosa apa tu? Dosa memilih perkara jahat dan melakukan perkara jahat yang hakikinya Allah yang buat. Allah buat, lepas tu tulis dosa kepada hamba yang lemah. Sampai di hari akhirah dihumbangkan ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Kerana Allah jadikan dia pilih perkara jahat, Allah jadikan dia gerak dia buat perkara jahat. Dan dia lemah, tak ada daya upaya. Lepas tu jahat dia mari dia Tuhan. Lepas tu kenapa humbang dia neraka? Mana jadi gitu, tak acilah. Tu. Akal Mu'tazilah. Hak ni timbul syubhah ni bukan daripada orang jahil, timbul syubhah daripada orang berilmu. Tapi ada seorang ulama yang lain yang boleh menghuraikan syubhah dan merak nak comel dan merakkan nak comel dan merak jelah dan merak, bukan merak ni, bukan burung merau. Pada ni merat, bahasa Melayu, rat bahasa Arab. Jadi merok ni burung merok pula kan. Dan bukan menghuraikan syubhah saja, bukan boleh menjelaskan dan merak, menolak atas ahlil bid'ah. Dia boleh menghuraikan syubhah seorang ulama dalam satu kawasan, dan dia boleh merak, boleh menolak atas ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni mereka yang berpegang dengan akidah yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Bid'ah i'tiqadiyah dia panggil. Satunya ahli sunnah, satunya ahli bid'ah. Dia ada sunnah dengan bid'ah kan. Ahli sunnah pegangan yang dipegangi oleh Nabi SAW. Ahli bid'ah pegangan yang direka-reka, yang diada-adakan akan pegangan yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Dia boleh merak, boleh menolak ni atas ahli bid'ah ni, dan masghul dengan ini ilmu, mana bersibuk mendalami ilmu tauhid ni, yakni menuntut ia seorang ulama akan dimakan ilmu tauhid yang dapat menghuraikan syubhat, dan menjernihkan segala hati ahli hak, menjernihkan, membersihkan segala hati ahli hak, ahli hak, mereka yang berpegang dengan akidah yang sebenar, ahli sunnah lah. Menjernihkan segala hati ahli hak daripada waswas ahli orang mubtadi'ah. Ni orang ni orang yang berpegang akidah yang direka-reka, orang berilmu pula, dicerita ni. Jadi waswas orang. Jadi mari dia juga hok dia ngajar ni. Mari waswas. Jadi ada seorang ulama yang dia mendalami ilmu tauhid, dia boleh menjernihkan hati ahli hak ni. Hak akidah sebenar ni daripada waswas. Ahli orang mubtadi'ah ni, duk kacau ni. Dan FB duk kacau pelik-pelik bab akidah salah ni. Orang berilmu lah. Ni sekali dengar, orang muda-muda cukup bahaya. Orang muda-muda cukup bahaya. Di kitab-kitab dia tak pakai. Dia dengar orang yang berbicara yang petoh, yang pandai bicara, bawa keluar ayat Al-Quran pula. Al-Quran pula dia pakai ikut cara dia. Dia pakai ikut cara dia. Al-Quran kita Al-Quran je. Dia tafsir betul ke tak? Ni wajah dia waswas Tapi ada seorang yang boleh menjernihkan, maka apabila dalam kitab negeri tu ada seorang ulama daripada ahli sunnah seumpama tu, maka jawab apabila senyap telah gugur, telah lepas fardu menuntut ilmu tauhid ni daripada orang yang lain. Mana apa? Ilmu tangga tu ilmu fardu kifayah. Kena ada seorang hak siapa tangga ni ilmu dia. Boleh menghuraikan syubhat, boleh merak, boleh menolak. Hak akidah ahli bid'ah, dia boleh menjernihkan hati-hati orang yang ahli sunnah ni daripada waswas, kaca kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Siapa tangga ni? Fardu kifayah. Maka gugur ke fardhu daripada orang yang lain. Kalau fardhu ain atas masing-masing.
Ni hak fardu kifayah, dia kena mendalami ilmu tauhid. Dan satu kawasan kena ada seorang. Kena ada seorang. Terkadang dan satu negeri betul ni, negeri dan satu negara timbul syubhah, senyap je masing-masing, tak bunyi pun. Akhirnya orang awam macam mana dengar? Logik betul hak dia juga nampak raya. Akhirnya tergelincir kepada pegangan ahli bid'ah, pegangan Mu'tazilah. Jadi sesalah hak berkaitan dengan fardu ain daripada ilmu tauhid dan juga fardu kifayah. Dan demikian lagi tidak lazim kamu mengetahui akan halus ilmu sir dan segala membuka ajaib hati. Ninggi pula kepada hak fardu kifayah daripada ilmu tasawuf, bukan fardu ain. Baca ilmu tasawuf hak sir tu, hak halu-halu, hak dalam-dalam tu. Tasawuf hakikah ke, kitab hikam ke, kitab nafi ke, tiada lazim, tiada wajib engkau mengetahui. Tiada wajib fardu ain. Ni hak fardu kifayah daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf pula. Nak kena faham molek. Hak fardu ain, tauhid, tasawuf fiqh, hak fardu kifayahnya hak mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.